Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi perbincangan kita. Okey, kali ni melibatkan topik pembezaan. Nampak tak cikgu punya kertas kali ni dah banyak highlight, dah banyak berconteng. Sebab apa? Sebab ni cikgu dah tak tahu dah rekod kali yang keberapa entah. Wih, dahsyat betul. Banyak betul dugaan nak rekod dalam keadaan cuti PKPB ni. Okey, so cikgu tak nak buang masa supaya cikgu tak perlu lagi nak cut edit apa benda lah segala untuk video ni. So kita just proceed. Kita akan baca soalan. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, cikgu macam tergantung. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, untuk set 1 ini, okey, dia bermula dengan soalan 11. Soalan topik pembezaan di soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11 ni maksudnya dia dah lepas daripada 6 soalan pertama dalam kertas 2. So soalan 11 dia dah masuk di dalam bahagian B. Bahagian B adalah soalan yang mana dia bagi awak 5 soalan. Awak perlu jawab 4. Okey, so adakah topik pembezaan ini menjadi pilihan? Iaitu bergantung kepada awak punya kemahiran. Sebab untuk topik pembezaan ni dia perlukan kemahiran saja, dia tak banyak kira-kira pun. Okey, dia perlukan kemahiran dan juga kefahaman awak berkaitan pembezaan. Dan soalan dia alih-alih yang sama aja. So kita tengok soalan untuk set 1. Okey, perhatikan dia ada bagi awak satu gambar rajah dekat sini. Okey, so tengok gambar rajah ni. Dia kata gambar rajah ni adalah sebuah pepejal terdiri daripada sebuah hemisfera. Hemisfera adalah separuh daripada sfera. Sfera tu bentuk macam bumi. Okey, so hemisfera adalah separuh daripada sfera terletak di atas sebuah silinder tertutup. Apa maksudnya tertutup? Tertutup bermaksud silinder ini ada permukaan atas dan ada permukaan bawah. Itu yang dimaksudkan sebagai silinder tertutup. Okey, berjejari RCM. Tengok jejari dia RCM dan tingginya HCM. Okey, kita tengok apakah rumus yang diberi. Sebabnya kalau soalan melibatkan pembezaan ni di kertas 2, dia akan bagi kita rumus. Okey, so dia bagi rumus apa? Ada 2 rumus dia bagi, iaitu isi padu sfera. Okey, 4/3 pi j kuasa 3 dan juga luas permukaan sfera, iaitu 4 pi j kuasa 2. Nampak sini dia bagi sfera. Gambar rajah awak ada hemisfera. Maksudnya nanti kalau kita nak pakai kedua-dua rumus ini, awak kena bahagikan dia dengan 2. Barulah dapat untuk hemisfera. Okey, so kita terus tengok soalan 11A. Okey, kita tengok soalan 11A. Dia suruh awak ungkapkan jumlah luas permukaan. Jumlah maksudnya bukanlah permukaan hemisfera sahaja, mestilah melibatkan silinder juga. Okey, jadi kat situ lah yang cikgu conteng ni yang belah kiri ni, ini adalah luas permukaan untuk silinder. Bila silinder tu bertutup, maksudnya dia ada permukaan atas dengan permukaan bawah. Atas dengan bawah silinder bentuknya bulat. Jadi luas permukaannya adalah pi j kuasa 2. Nampak ni, dua-dua ni, pi j kuasa 2. Okey, di bahagian bawah ni pula, untuk bahagian bawah yang sahaja batangnya ini, okey, rumus untuk cari luasnya adalah 2 pi j h. Okey, jadi awak cuma perlu tambahkan sahaja untuk dapat keseluruhan luas permukaan untuk silinder. Okey, so itu yang kita akan buat sekarang, jumlah luas permukaan. Cikgu akan translate dulu idea cikgu ke dalam kertas jawapan. Okey, jangan lupa mesti tulis nombor soalan. Okey, ini adalah soalan 11A. Dia nak jumlah luas permukaan pepejal A cm persegi. Dia dah bagi A. So kita buat A saja. A sama dengan apa idea kita tadi? Kita nak luas permukaan. Okey, luas permukaan hemisfera tambah dengan luas permukaan, alamak, kena selotip pula atas ni luas permukaan untuk silinder. Okey, so kita nak kedua-dua ni. Jumlah luas permukaan kita nanti adalah hasil tambah luas permukaan hemisfera dan juga silinder. Okey, hemisfera dulu kita mula. Sebab dia dah bagi kita rumuskan. Luas permukaan sfera 4 pi j kuasa 2. Bila hemisfera, cikgu cakap apa tadi? Awak kena bahagi dengan 2.
Okey, jadi 4 pi J kuasa 2 awak bahagi dengan 2. Okey, bahagi 2 untuk dapatkan hemisfera punya luas permukaan. Okey, tambah. Ini luas permukaan silinder. Tadi cikgu kata tambah je kan, dapat terus kan. Okey, tapi perhatikan satu benda kat sini. Permukaan silinder bahagian atas ini dia dah tertutup dengan hemisfera. Betul tak? Permukaan silinder bahagian atas ini dah tertutup dengan hemisfera. Maksudnya permukaan atas ni kita tak akan kira. So yang ni kita tak akan ambil. Kita akan ambil 2 ini sahaja. Okey, so tambahkan 2 pi JH tambah pi J kuasa 2. Okey. Ini kita selesaikanlah. Untuk yang belah sini, bahagian luas permukaan hemisfera ni 4 bahagi 2 ni boleh selesai. Dapat 2 pi J kuasa 2 tambah, okey, 2 pi JH tambah pi J kuasa 2. Yang ini kita boleh kumpulkan, kita boleh selesaikan ni sebab sama, pi J kuasa 2. Jadi sini 2, sini 1. 2 tambah 1 dapat 3. So 3 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J H. Dah siap. Okey, so baru siap satu. Baru siap jumlah luas permukaan. Kita belum kira lagi isi padu. Okey, adakah jawapan ini diterima? Adakah jawapan ini diterima? Kita tak habis baca tadi. Dia kata dalam sebutan H dan R. R ni apa? R ini adalah dia punya nilai untuk jejari. Maksudnya semua jejari awak kena tukar kepada R. Okey, jadi kita akan come out dengan kesimpulan dekat situ. Okey, kesimpulannya A sama dengan 3 pi. Okey, J tukar dengan R sebab jejari dia R. Okey, so R kuasa 2 tambah 2 pi, yang ni pun sama, tukar kepada R H. Okey, H tak kisahlah sebab yang ini dah memang dalam H. Rumus untuk silinder pun memang dia tulis dalam H untuk dia punya ketinggian. Okey, so tak ada masalah yang situ. Jadi baru siap. Kita dah siap jumlah luas permukaan dalam sebutan R dan juga H. Perfect. Baru boleh dapat markah. Okey, kalau awak tinggalkan macam ni je dan awak tak akan dapat markah untuk nilai. Okey, sebab sebutan awak tak betul. Jadi di sini ada satu markah. Okey, dekat bahagian sini waktu awak buat tambah-tambah ni awak masukkan, dekat sini awak ada satu markah untuk kemahiran. Okey, next kita nak kira isi padu pula. Isi padu kat sini Kita nak kira isi padu. Okey, kita tengok kita ada isi padu untuk sfera. Okey, tapi kita tak ada isi padu untuk silinder. Dia nak jumlah ni. Isi padu silinder tak ada. Isi padu silinder pi J kuasa 2 H. Kena hafal. Kena hafal luas permukaan silinder. Kena hafal isi padu silinder sebab dia takkan bagi waktu SPM. Tak ada dalam rumus. Kalau dia ada ihsan kat awak, dia bagi dalam soalan. Tapi untuk kes set 1 ni dia tak bagi. Okey, so kalau tak hafal memang tak boleh jawab. Jadi sekarang kita akan jawab untuk isi padu. Okey, cikgu buat garisan sikit. Kita boleh buat sebelah aja, muat kot. Test lah muat ke tak muat, tak, cikgu pun tak tahu. Okey, kita test saja. Kita buat kat sebelah isi padu. Isi padu V kan, so terus start dengan V sama dengan. Okey, isi padu apa yang kita nak tambah? Mestilah isi padu. Okey, di bahagian atas ada hemisfera. So isi padu hemisfera tambah bawah ada silinder. So tambah dengan isi padu silinder. Okey, untuk hemisfera punya isi padu, kita ada isi padu sfera kat sini. 4/3 pi J kuasa 3. Cikgu cakap apa tadi? Macam nak dapat hemisfera kena bahagi 2. Okey, so salin saja isi padu sfera. 4/3 pi J kuasa 3. Okey, bahagikan dengan 2. Kena bahagi 2 sebab hemisfera adalah separuh daripada sfera. Jadi rumus tu pun kena bahagi 2. Okey, nanti tak nampak pula rumus isi padu silinder ni, nak copy. So tambah dengan rumus isi padu silinder 4 J kuasa 2 H. Yang ini kita tak perlu buang apa-apa sebab kita ambil je lah seketui ni sebab isi padu kan benda kat dalam. Okey, bukan benda kat luar macam luas permukaan ni tadi. Okey, isi padu benda kat dalam. So kita ambil saja rumus. Okey, kita masukkan. Kemudian untuk 4/3 bahagi 2 ni kita boleh tekan kalkulator. Okey, 4/3 bahagi 2 kita dapat 2/3. Okey.
So tekan so tulislah 2/3 pi J kuasa 3 tambah kat sebelah ni masih lagi pi J kuasa 2 H. Anda siap? Tak ada apa dah nak buat. Tak ada apa ke? Apa cikgu cakap tadi? Kena ubah J kepada R. Okey, kena buat kesimpulan sebab kita nak ubah J kepada R ni. Okey, dia nak dalam sebutan R dengan H. H dah ada. J ni, J kena tukar kepada R. Okey. So kesimpulannya V sama dengan 2/3 pi R kuasa 3. Tengok, J tukar pada R tambah pi R kuasa 2 H. Okey, baru dapat markah. Baru siap dekat sini. So sini ada lagi satu markah je. Kat atas tak ada markah sebab terus masuk-masuk. So tak ada markah, tak ada apa yang ni pun. Selalunya kalau dia bagi macam ni, dua-dua jawapan ni satu-satu markah. So maksudnya dekat atas ini untuk K1 dia consider kepada mana-mana jalan kerja yang betul. Kalau sini betul, okey, sini dapat markah, yang ni tak dapat markah. Kalau ni dapat markah dan ni walaupun betul ke salah ke sama juga, dia takkan dapat markah. Okey. So total adalah 3 markah untuk 11A. Okey, next kita tengok soalan B. Okay, soalan B dia kata jika luas permukaan pepejal itu ialah 20 pi cm persegi, ungkapkan H dalam sebutan R dan seterusnya. Tunjukkan bahawa V sama dengan 10 pi J tolak 5 pi J kuasa 3/6. Okey, nampak macam panjang kan soalan dia. Buat satu-satu First dia kata luas permukaan pepejal 20 pi. Tadi kena keluarkan jawapan tadi. Tadi kita dah dapat dia punya area. Oh, area jumlah luas permukaan. Kita dah dapat. Okey, kita dapat dia punya rumus ni. And then sekarang dia kata jumlah luas permukaan ni adalah 20 pi. Jadi kita boleh samakan dia. Bila kita sama, dia suruh ungkapkan H dalam sebutan R. Maksudnya H ni akan duduk belah kiri ataupun kanan, tak kisahlah. H ni akan duduk sorang-sorang. Yang lain semua akan duduk dengan R. Okey. So kita keluarkan balik rumus ni. Okay, soalan 11B. Soalan 11B. Okey, rumus kita ada A sama dengan 3 pi R kuasa 2 tambah 2 pi R H. Okey, ini rumus kita tadi. Okey, sekarang dia kata jumlah luas permukaan pepejal 20 pi. Okey, jadi kita ganti kat sini 20 pi. Macam tu, 20 pi sama dengan 3 pi R kuasa 2 tambah 2 pi R H. Okey. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan H sahaja. Jadi kita akan asingkan yang jauh daripada H dulu, iaitu 3 pi R kuasa 2. Okey, so sini akan jadi 20 pi tolak 3 pi R kuasa 2 sama dengan 2 pi R H. Okey, yang ni kita dah bawa ke kanan kan? Bawa ke kiri. Salah pula, bawa ke kiri. So dia jadi negatif. Jadi negatif 3 pi R kuasa 2. Okey, sekarang macam nak tinggalkan H. Maksudnya 2 pi R nak bawa pergi kiri juga kan? Tapi 2 pi R ni adalah didarabkan dengan H. Jadi bila bawa ke kiri dia akan jadi bahagi. So 20 pi tolak 3 pi R kuasa 2 bahagi 2 pi R sama dengan H. Okey, so kat sini kita boleh mudahkan. Ada pi kan? Setiap satu pi, jadi boleh potong je. Okey, so kita akan dapat jawapan last sekali H sama dengan 20 tolak 3 R kuasa 2 perkan dengan 2R. Berarti sampai sini pun dah okey dah. Jadi dekat sini kita ada satu markah K1. Okey, daripada awal-awal tadi kita buat, bila kita masukkan sini, kita masukkan nilai luas permukaan yang dibagi kepada rumus yang kita dah dapat. Kat sini kita ada satu markah untuk kemahiran juga. So baru dapat 2 markah kemahiran. Kita baru berjaya ungkapkan H dalam sebutan R. Kat sini H dalam sebutan R. Okey, seterusnya dia suruh awak tunjukkan V sama dengan 10 pi J tolak 5 pi J kuasa 3/6. Okey, kita tahu nilai untuk J ni, okey, kita boleh convert dia kepada R. Sebab kita pakai dalam kita punya gambar rajah ni pun, dia jarinya adalah dalam unit R. Itu nantilah
Okey, tapi sekarang kita akan pakai dulu isi padu yang kita dah dapat awal-awal. Rumus isi padu yang ni. Jadi kita akan pakai rumus isi padu ni. Kita masukkan H yang kita baru dapat ke dalam rumus. And then kita try modify supaya nanti at the end dia akan dapat dalam bentuk yang dia nak ni. And then baru kita akan proven lah ataupun shown kat situ. Okey, so kita masukkan dulu V. Okay, kita tulis balik dulu rumus dia. V sama dengan 2/3 pi R kuasa 3 tambah pi R kuasa 2H. Okay, ada H dekat hujung sini. Jadi H ini kita akan gantikan dengan H kita yang baru. Okay, so sini 2/3 pi R kuasa 3 tambah pi R kuasa 2 dalam kurungan. Ambil yang ini H. So 20 tolak 3R kuasa 2 per R. Per 2R. Alah, salah pula salin. 20 tolak 3R kuasa 2 per 2R. Okay, betul. Okay, and kita try selesaikan dulu. Kita nak hasil akhir dia nanti adalah sama macam yang soalan bagi. Okay. So di sini kita akan kembangkan dia. Okay, darab setiap satu kita akan kembangkan. Jadi kita akan dapat 2/3 pi R kuasa 3 tambah, okey, 20 darabkan dengan pi R kuasa 2 akan dapat 20 pi R kuasa 2. Okey, pi R kuasa 2 darab negatif 3 R kuasa 2. Jadi akan dapat negatif 3. Okey, pi R akan jadi kuasa 4. Okey, R akan jadi kuasa 4. And then bahagi yang kat bawah ni, jangan lupa kat bawah ni tak hilang lagi, masih lagi 2 R. Okey, kita tengok atas bawah sekarang dah ada R. Okey, atas bawah dah ada R. Sini R, R, R. Jadi kita boleh matikan setiap satu R ni. Okey, jadi bila kita matikan R dekat atas ni, yang ni akan tinggal satu saja R, yang ni akan tinggal 3 ikut hukum indeks. Okey, bila R kuasa 2 berikan dengan R, so 2 tolak 1. Yang ni pun R kuasa 4 berikan dengan R, so 4 tolak 1. Jadi kat sini awak akan dapat 2/3 pi R kuasa 3 tambah, yang ni dah mati satu kan sebab kita potong dengan bawah, so tinggal 20 pi R. And then tolak, yang ni pun dah mati satu, so 3 pi R kuasa 3 per 2. Okay, kita masih ada lagi per 2 kat sini. Okay, oleh sebab kat bawah ni dah per 2 sahaja. Okay, jadi awak dah boleh mudahkan dia. Okay, bahagikan 20 dengan 2, bahagikan 3 dengan 2. Awak dah boleh split dah awak punya pecahan ni. Okay, so awak dah boleh splitkan dia. Dia akan jadi 2/3 pi R kuasa 3 tambah, okay, kita split yang ni dulu. 20 bahagi 2 kita akan dapat 10 pi R. And then tolak 3 bahagi 2 tak boleh kan, so kekalkan dia sebagai 3/2 pi R kuasa 3. Nampak sini, sini pi R kuasa 3 dengan pi R kuasa 3. So ni boleh selesai. 2/3 boleh tolak dengan 3/2. So 2/3 tolak 3/2. Awak dapat jawapan dia negatif 5/6. Okey, so sebab negatif kan, jadi kita tulis 10 pi R ni dulu dekat depan. 10 pi R tolak 5/6 tadi kita dapat pi R kuasa 3. Okey, nampak tak dah nak sama dengan kita punya soalan. Soalan nak 10 pi J. Sini 10 pi R. R biasa kita boleh convert balik jadi J. Okey, and then 5 pi J. Okey, sama juga J kuasa 3, R kuasa 3/6. Okey, cantik dah. So kat sini kita just tukar je. Okey, daripada R kita tukar kepada J. Kita akan jadikan dia 10 pi, okey, R tukar pada J sebab R ni jari, tolak 5 pi J kuasa 3/6. Okey, V. So dah sama. Bila dah sama, kenapa kat belakang kena tulis shown? Baru betul kita tunjukkan. Kalau kita tak tulis, nanti dia tak kira sebagai kita tunjukkan, so tak ada markah nanti. Okey, jadi dia punya agihan markah dia yang pertama waktu awak masukkan H. Okey, awak masukkan H yang ni. Yang ni ke masuk H? Betul lah. Yang ni first awak masukkan H. So kat sini K1. And then lepas je awak dah shown. Okey, lepas je awak dah shown dekat sini. Sini ada lagi satu markah iaitu N.
1. So total markah 4 kan. Tadi ada 1, 2, 3, 4. So cukup 4 markah untuk soalan 11B. Okey, kita teruskan dengan set 2. Okey, masih lagi di soalan nombor 11. Okey, jadi penyataan dia nampak macam panjang betul ni. Gambar rajah dia pun lagi besar daripada tadi. Okey, so kita tengok dulu pada penyataan masalah. Apa yang dia bagi tahu kat sini. Dia kata rajah menunjukkan sebuah tangki silinder. Jadi ini ada satu tangki bentuk silinder di dalam bekas hemisfera. So ni bekas hemisfera, samalah maksudnya macam tadi kan. Tadi pun silinder dengan hemisfera. Mana gambar rajah tu? Ni tadi macam ni gambar rajah Atas hemisfera, bawahnya silinder. Kes yang ini hemisfera, dalamnya silinder. Tu je. Pucuk pangkalnya samalah, silinder dengan hemisfera. Okey, jejari hemisfera adalah X cm. Dia dah label tau kat sini. Nampak ni? Dia ada dash 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 X cm. Okey, dia dah label. Bila dah label maksudnya ini adalah ukuran jejari. Lepas tu cikgu kan rajin kan, cikgu label lagi. Cikgu label lagi. Yang warna hijau ni pun jejari juga. Maksudnya apa sahaja daripada titik tengah menyentuh permukaan hemisfera, itu kita akan kira sebagai jejari. Dan dalam kes ni nilainya adalah X cm. Lepas tu apa lagi dia kata? Hujung penutup atas silinder bersentuhan dengan dinding dalam hemisfera. Hujung penutup atas so ni silinder tertutup lah maksudnya. Dia ada penutup atas, dia ada penutup bawah. Okey, so penutup atas ni dia bersentuhan dengan hujung dinding dalam hemisfera. Dia bersentuhan dengan hujung dinding je. Dia tak sampai dekat bahagian atas sekali sebab dia bentuk dia ni rata. Kawan ni bentuknya kubah. Okey, so akan ada ruang. Lepas tu apa lagi dia kata? Ketinggian silinder ialah HCM. HCM ni ketinggian silinder, dia dah label ni. HCM. Jarak antara silinder dan hemisfera di pangkal adalah 5 cm. Okey. So ada jarak pula ni dekat pangkal ni. Pangkal ni maksudnya dekat dia punya base dia lah, dekat tapak dia. Okey, ni silinder. Okey, dia duduk betul-betul sama jejari tengah dia. Okey, titik tengah dia sama. Okey, lepas tu tengok ada sama baki 5 cm di kiri, 5 cm di kanan. Okey, dan beza jarak adalah 2 cm di bahagian titik tertinggi antara silinder dan hemisfera. Okey, titik tertinggi silinder mestilah ke atas permukaan dia, betul tak? Titik tertinggi hemisfera pun mesti ke atas permukaan dia. Jadi tadi kan cikgu dah kata sebab dia bersentuhan bahu ke bahu ni kan. So bahagian atas sini akan ada ruang. Ruang kosong ni jaraknya 2 cm. Okey, so itulah dari segi translation maklumatnya. Panjang betul. Okey, jadi kita terus pergi ke soalan. Mana soalan? Okey. Jumpa dah soalan. Okey, sebelum kita jumpa soalan, kita jumpa macam biasa, macam tadilah kita jumpa dia punya rumus. Okey, so dia bagi rumus apa? Dia bagi isi pada sfera. Okey, sama je macam tadi, 4/3 pi J kuasa 3. And then ada isi pada silinder. Yahoo. Maksudnya set 2 ni kita tak payah hafal isi pada silinder sebab dia dah bagi pi J kuasa 2H. Yang baiknya dengan sekolah kita ada bagi isi pada silinder ni. Okey, so dah ada isi pada silinder. Lagi soalan yang pertama, dia suruh awak ungkapkan isi padu silinder dalam sebutan X. Ungkapkan isi padu silinder dia dah bagi. Tapi nampak tak? Dia ada J, dia ada H. Dia nak dalam sebutan X sekarang. Okey, so apa step pertama kita? Step pertama adalah kita turun bawah sikit. Okey, cantik ni. Sebab step pertama tulis nombor soalan. Lepas tu, okey, salin balik isi padu V. Okey, adalah sama dengan, nampak ni dia bagi kan? Pi J kuasa 2H. Okey. J dengan H. Adakah J dengan H ni kita tahu nilainya dekat dalam gambar rajah? Kita tengok J silinder. J silinder kat sini. Kita tahu nilai dia berapa. Tapi kita tahu dia ada jarak 5 cm ni. Okey, dan kita tahu juga J silinder ni dia merentas dengan J hemisfera. Nampak tak? Ini adalah jejari hemisfera. Ini adalah jejari silinder. Jejari hemisfera, jejari silinder. Bezanya 5 cm. Kalau jejari hemisfera ni X cm, maksudnya X kita tolak dengan 5 cm sini, kita akan dapat jejari silinder kan? Jadi J adalah sama dengan X tolak 5. Betul tak? X jejari hemisfera tolak yang jarak 5 cm ni, kita akan dapat jejari silinder. So dapat lain ni lah. Tu baru J. Okey, H. Kita tengok H pula. H ketinggian silinder kita ni. Okey, ketinggian silinder kan cikgu ada tanda kan? Jadi maksudnya daripada titik bawah ni ke titik paling atas jaraknya X.
Okey, ketinggian silinder ni adalah titik paling atas untuk silinder lah, kan maksudnya. So nak cari H ni, X dia cari ni, kalau kita tolak 2 kita akan dapat H. So H dapatlah ni. So buatlah X tolak 2. Sama je lah aku. Okey, H tolak 2 kan, tak betul lah. H, okey, nak cari H maksudnya X. Okey, X dia jari tolakkan dengan 2. 2 ni jarak antara paling atas silinder dengan paling atas hemisfera. Okey, tolak dan kita dapatlah ketinggian silinder tu. So dapat H sama dengan X tolak 2. So masukkan balik benda ni kat dalam V. Okey, masukkan balik apa yang kita dapat tu ke dalam V. Kita akan ada V sama dengan pi. Okey, J ganti dengan X tolak 5. Okey, kuasa 2 jangan tinggal. H adalah X tolak 2. Okey, dah siap. Inilah jawapan dia. V dalam sebutan X. Nampak magic kan? Terus siap sekejap, betul soalan. Okey, so dekat sini kan 3 markah kan. Jadi sini awak akan dapat 1 markah and 1. Okey, sini akan ada P1. P adalah markah untuk pengetahuan. Kini awak cerdik lah dapat bahagian tu kan. So dia pun grand lah awak punya kecerdikan tu. Dapatlah 2 markah dekat situ. Okey, selesai untuk soalan 11A. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B, dia suruh awak cari nilai X apabila V adalah maksimum. Okey, tadi kita dapat V, ni V kita. Okey, V sama dengan pi and then ada X kat situ kan. So dia suruh cari, dia suruh cari nilai X tu bila nilai V adalah maksimum. Okey, istilah maksimum ni biasa kita dengar waktu kita belajar graf fungsi kuadratik. Okey, ingat tak? Macam mana kita kata dia maksimum? Dia maksimum bila bentuknya macam ni, dia minimum bila bentuk dia macam ni. Okey, lepas tu kita belajar kaitkan pula benda ni dengan pembezaan. Okey, yang mana kita tahu nak cari titik maksimum minimum, kita boleh gunakan kaedah pembezaan dy dx and then kita samakan nilai itu dengan sifar. Kita dapatlah dia punya titik maksimum ataupun minimum, ataupun dalam pembezaan kita panggil dia sebagai titik pusingan. Okey, dia jalan naik atas, lepas tu dia pusing pergi bawah. Dia jalan tengok bawah, dia pusing naik atas. Itu maksudnya titik pusingan. Okey, so dia nak nilai X apabila V adalah maksimum. And then seterusnya dia suruh cari nilai maksimum untuk V. Okey, kita cari nilai X dulu. Maksudnya V kita ni, V yang kita dah ada ni, kita kena jadikan dia dV dx. Okey, kita bezakan dia supaya lepas tu nanti kita boleh equalkan to 0 dan kita boleh cari nilai X. Okey, so itulah yang akan kita buat sekarang. Okey, kita akan dV dx kan. Kenapa Syuk kata dV dx? Okey, sini dy dx sebab yang ini adalah untuk persamaan y sama dengan kemudian ada fungsi x. Tapi yang ini adalah v sama dengan. So dia akan jadi dV dx. Okey. So dV dx kan nilai pi x tolak 5 kuasa 2 X tolak 2. Okey, ada orang yang akan terus buat kaedah pembezaan yang melibatkan kuasa. Okey, yang melibatkan kuasa dan juga pendarapan. Okey, yang tu rumus untuk pendarapan ada, tapi rumus untuk yang kuasa tak ada. Yang pendarapan kita ada rumus dia ni, Y sama dengan UV. Okey, tapi biasanya kalau ikut cikgu lah, cikgu lagi prefer untuk kembangkan dia dulu. Okey, bila cikgu kembangkan dia, nanti cikgu akan dapat dalam bentuk yang mudah untuk kita bezakan. Ataupun lah kat awak, sebab cikgu selalunya cikgu lupa macam nak buat kuasa ni punya pembezaan sebenarnya. Jadi cikgu tak ingat dan cikgu tak bawa buku, pasal cikgu malas nak google. Okey, jadi cikgu just kembangkan saja sebab ni simple je. Ni adalah X kuasa 2. Okey, kuasa 2. So kita boleh simple aja kembangkan dia. Okey. So kita kembangkan X kuasa 2 akan dapat X kuasa 2. Negatif 5 darab X dapat negatif 5X kan. Darab 2 dapat negatif 10X. And then negatif 5 kuasa 2 dapat tambah 25. Akan dah siap kembang dulu. Okey, lepas tu nanti kita darabkan dengan X tolak 2. Okey, bila kita darab dengan X tolak 2, maksudnya okey, X kuasa 2 kena darab X kuasa 2 kena darab negatif 2. Okey, so kita buatlah X kuasa 2 darab X, kita dapat X kuasa 3. X kuasa 2 darab negatif 2 dapat negatif 2 X kuasa
2. Okey, buat yang sama untuk negatif 10x. Darab dengan x, dapat negatif 10x kuasa 2. Negatif 10x darab dengan negatif 2, dapat positif 20x. Okey, 25 pula. 25 darab x, dapat 25x. Okey, 25 darab negatif 2, dapat negatif 50. Nampak tak? Dah nak siap dah tu. Dan kita kumpulkanlah mana yang kita boleh selesai. Macam sini kan, x kuasa 2 ni kita boleh selesaikan. Yang ni x pun kita boleh selesaikan. So kita akan dapat pi dan kurungan x kuasa 3. Okey, kita selesaikan yang x kuasa 2 ni. Negatif 2, negatif 10, kita dapat negatif 12 x kuasa 2. 20 dengan 25, kita dapat 45 x tolak 50. Okey, so yang ini kita akan dv dx kan. Kita belum buat dv dx lagi tau. Cikgu kembangkan aja persamaan. Nak bagi senang, nak bezakan dia. Okey, so kita nak bezakan. Bila kita bezakan, selalunya pi ni kita takkan masukkan dalam pembezaan kita. So kita akan leave it dia je lah macam tu. Dia akan duduk je kat luar. Okey, akan kita bezakan yang selain daripada pi. Jadi x kuasa 3 bezakan, maksudnya 3 ni bawa ke depan, dia akan jadi 3x. And then 3 tolak 1 akan dapat kuasa 2. Okey, yang ni pula 2 ni bawa ke depan, darabkan dengan negatif 12, dapat negatif 24. And then x 2 tolak 1 akan dapat 1. So tak tulis 45x. Semua yang ada x sahaja bila dibezakan akan tinggal nombor. Okey, 45. Nombor automatik hilang. Okey, automatik tak ada bila awak bezakan. So dah siap. Ini adalah hasil pembezaan awak. Okey, jadi hasil pembezaan awak ini awak akan equalkan to 0. Okey, awak akan equalkan to 0 dan baru awak akan selesaikan dengan menggunakan EQN lah, sebab sini ada x kuasa 2. So awak boleh selesaikan secara EQN. Okey, awak equalkan to 0 sebab awak nak cari dia punya titik x apabila awak punya dy dx ni maksimum. Iaitu dia equal to 0. Ingat yang tu. Okey, so cikgu akan kataskan dulu sikit. Cikgu akan ambil yang nilai dy dx sahaja. Tak muat sebenarnya lapik buku. Okey, so kita buat yang ini. Okey, kita jadikan dia sifar. Sudah akan jadi pi dan kurungan 3x kuasa 2 tolak 24x tambah 45 sama dengan sifar. Okey, dv per dx sama dengan sifar apabila ianya adalah nilai maksimum ataupun minimum. Okey, so pi ni kita boleh bawa ke sebelah, jadi tetap akan jadi sifar lah, sebab sifar bagi pi akan jadi sifar. So kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 24x tambah 45 sama dengan sifar. Okey, kecilkan dulu. Ini yang selalu student tak perasan ni. Kena kecilkan dulu sebelum kita buat EQN. Pastikan dalam bentuk yang termudah. Termudah tu macam mana? Termudah tu x kuasa 2 kita adalah dalam nilai 1. Okey, sebolehnya. Itu adalah yang termudah. So cikgu tutup dululah soalan ni. Macam susah aja nak nampak soalan, nak nampak jawapan, tak muat lah frame. Okey, so kita try bahagikan semua dengan 3 kalau boleh. Negatif 24 bahagi 3. Okey, kita dapat nombor 45 bahagi 3. Kita dapat nombor. Jadi kita boleh bahagikan semua dengan 3. Jadi x kuasa 2 kita bila bahagi 3 akan jadi x kuasa 2 sahaja. Tolak tadi negatif 24 bahagi 3 dapat negatif 8. So negatif 8x. And then 45 bahagi 3 dapat 15. So tambah 15 sama dengan sifar. Dan baru kita buat EQN. Okey, readykan sini x minus. Yang ni pun student selalu lupa ni. Sedangkan ada markah, ada potensi untuk dapat markah. Okey, so kita buat EQN. Okey, buat EQN, ambil 2 degree. So A kita 1, B kita negatif 8, C kita 15. Okey, jadi X kita yang pertama. Okey, dia kekal X jadi kita boleh pakai X dekat sini. So X1 kita adalah 5, X2 kita adalah 3. Jadi sebab dua-dua positif, masukkan sahaja kat dalam X minus. Oi, masuk pun salah cikgu kau ni Dua-dua lagi masuk 3. Buat apa? Satu sebelah ni 5. Masya Allah. Okey, masukkan sini 5. Ui, si baik muat. Dapat kan? Walaupun buruk kan? Maksud dia yang buruk. Okey, so kita dah dapat nilai X. Inilah dia dua nilai X apabila dia punya isi padu dia maksimum. Okey, and then sekarang ni kita kena keluarkan nilai isi padu yang maksimum tu. Ada dia kan dalam soalan. Ni. Okey, cari nilai maksimum V. Okey, jadi kita akan cari nilai maksimum V.
Okey, kita cek nilai maksimum V. Kita akan pakai setiap satu X dulu. Kita nak tengok berapa nilai dia. Okey, so kita akan mulakan dengan, okey, kita buat kat belah sini lah. Apabila X1 sama dengan 5, kita tengok V kita dapat berapa. V ambil balik yang sini, yang awal. Ini V kita yang awal. Yang ni, ambil balik V yang ni. Okey, so pi dan kurungan, tengok X kita akan ganti dengan 5. So 5 tolak 5 kuasa 2. And then 5 tolak 2. Okey, so 5 tolak 5 sini sifar tau. Bila sifar kuasa 2, semua ni akan jadi sifar lah. Maksudnya automatik V tak ada. Mana boleh isi padu sifar. Dah lah dia nak isi padu maksimum kan. And then sifar, mana boleh. Okey, so yang ini automatik kita reject. Okey, ni automatik kita reject. Maksudnya kejap lagi bila kita nak concludekan nilai X, yang ni kita tak nak tau sebagai nilai X. Ni bukan nilai X je. Sebab dia dah buktikan yang doesn't make sense. Okey, untuk dia punya isi padu, so kita tak boleh ambil. Okey, then kita try pula untuk X sama dengan 3. So kita buat yang sama. Apabila X sama dengan 3, kita masukkan kat dalam rumus. V sama dengan pi, kemudian sini kita gantikan dengan 3. So 3 tolak 5. Cantik lah tu. Dah tentu-tentulah bukan sifar kan nilai dia. Sini 3 tolak 2. Kita try tekan kalkulator. Kita tengok apa kita dapat. 3 tolak 5. Dengar tak? Ada orang main TikTok. 3 tolak 2. So kita dapat nilai dia 4. Jadi nilai isi padunya adalah 4 pi. Lepas tu kita buat kesimpulan. Kesimpulannya, X sama dengan 3 apabila isi padu dia sama dengan 4 pi. Barulah perfect jawapan kita. Kita keluarkan betul-betul yang betul lah jual ni. Tinggal. Tobang kata ni tobang. Ya Allah. Sabar. Ada satu lagi soalan C. Sabar, bawa tenang. So dekat sini awak buat pair macam ni, awak akan dapat N1. Kita tengok pada markah jalan kerja. Apa markah jalan jalan kerja kita yang pertama? Bila kita berjaya dV dx kan, kita punya nilai V. So dekat sini K1. Lepas tu nampak sini. Kita mudahkan. Kat sini ada K1 lagi. Lepas tu dia tak bagi markah lah pada mana-mana nilai X lagi. Sebab kita kena buat proven ni dulu. Lepas tu kita cuba buat. Kita masukkan nilai X. Kita dapat yang ni reject. Yang ni yang betul lah. So kat sini dapat lagi satu markah. So kita ada 1, 2, 3, 4 markah. Betul tak? 4 markah. Betul 4 markah. So complete lah 4 markah untuk soalan B. Yay. Last sekali adalah soalan C. Kita akan tengok soalan C. Macam mana untuk kita buat soalan C. Soalan C ni dia bagi jika jejari pepejal itu bertambah dengan kadar 0.4 cm saat. Per saat. Nampak ni dia ada kadar. Bila ada kadar maksudnya kita akan main dengan pembezaan. Tapi ini pembezaan yang simple je sebenarnya bila melibatkan kadar. First awak kena tahu macam mana kita nak ubah bentuk perpezaan tu supaya cantik sama dengan kadar. Sebab bila dah bagi kadar, sebenarnya benda ni dah pun dibezakan tau. Apa yang cikgu maksudkan tu adalah jejari adalah J, betul tak unit dia? Bertambah dengan kadar. Kadar. Lepas tu dia ada cm. Cm ni for sure lah yang ni untuk jejari per saat. Saat ni untuk apa? Untuk masa. Masa adalah T, time lah selalu kita pakai kan. So sebab tadi jejari kita dah proven dia dalam bentuk ada J. Jadi kita akan maintain sebagai J pula. Kita tak akan pakai R. Nak pakai R pun tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi nanti guna R lah. Jadikan dia R. Untuk yang ini, sebab dia kata kadar dia dah bagi, jadi kita boleh convert dalam bentuk pembezaan. Iaitu DJ per DT sama dengan 0.4 cm saat negatif 1. Nampak tak? 0.4 cm saat negatif 1 maksudnya 0.4 cm per saat. 0.4 cm adalah jejari, saat adalah masa. So jejari per masa. Ini adalah kadar perubahan. Dah dapat 1.
Okey, soalan nak cari kadar perubahan isi padu. Maksudnya dV, isi padu volume kan. So dV dalam sentimeter padu saat. Maksudnya kat sini dia nak V, yang ni adalah untuk isi padu. Okey, saatnya adalah T, masa. Apabila jejari ialah 1.5. Maksudnya dia nak Sarawak kaitkan pula dengan jejari. Okey, dekat sini kadar perubahan isi padu adalah dV per saat. Maksudnya perkan dengan dt. Okey, sekarang awak kena modify apa yang awak ada, okey, supaya match dengan kaedah ataupun bentuk pembezaan yang terakhir ni, iaitu dV per dt. Okey, cara dia macam ni. Awak buat sama dengan, okey, lepas tu awak ambil dV ni kan. Awak buat je sini dV. Ui, tak keluar pula dV per. Okey, biarkan dulu. Darab. Okey, lepas tu yang ni atas ni pun biarkan. Okay, tengok dt ni duduk kat mana? Duduk kat bawah kan? So letak dekat pecahan sebelah je, dt. Okey, dv tinggalkan kosong, darab, and then ada dt. Okey, maklumat yang kita ada dj per dt, betul? So ni ada per dt. Jadi sini pun boleh buat dj. So bila atas dj, bawah ni pun buat dj, supaya bila kita ikut chain rule, okey, kaedah rantaian untuk pembezaan ni kita boleh matikan. Okey, dj kan, kita boleh matikan dj. Macam tu. So nanti akan tinggal dv dengan dt. Yang tu kaedah nak keluarkan dia punya rumus pembezaan dia ni. Okey. So yang ni kita nak cari. Yang ini. Ni mana dapat? dv per dj. Isi padu. Okey, isi padu berkaitan dia dengan apa benda ni? dj ni adalah jejari. So tadi kita dah ada isi padu dengan jejari. Jadi yang ini awak kena buat dalam bentuk pembezaan. Okey, awak kena bezakan dv, jadikan dia dv per dj. Okey, sebab ni dah ada dj. So bezakan saja isi padu yang ni. Okey, jadi sekarang kita akan keluarkan yang kat belah sini dulu. dv per dj. Okey, jadi bezakan isi padu yang kita ada, sebab isi padu kita dah dalam sebutan J. Okey, so bezakan saja, tolak 5 pi J kuasa 3 per 6. Okey, so macam nak bezakan ni? Pi sentiasa tak akan terlibat tau. So pi duduk luar dan diam. Sama dengan pi duduk luar. Okey, sekarang 10J. Macam ni kita nak bezakan 10J? Dia akan tinggal 10 saja. J automatik hilang sebab J kuasa 1. 1 tolak 1 sifar. Okey, so hilang Jadi yang ni pula 3 kena darabkan dengan negatif 5. Okey, 3 kena darabkan dengan negatif 5. Akan jadi 15 kan? Okey, 15. Okey, so sini akan jadi negatif 15. Okey, per 6. Sebab ada 6 lagi kat bawah. 15 per 6 kita boleh kecilkan tak? 15 per 6 kita boleh kecilkan dia jadi negatif 5 per 2. So tu kejap lagi kita tulis negatif 5 per 2. Okey, kita habiskan ini dulu. And then sini akan jadi pi J. 3 tolak 1 akan jadi J kuasa 2. Okey, so kita akan dapat, kalau kita masukkan balik pi, kita akan dapat hasil perbezaannya adalah 10 pi tolak, yang ni tadi 5 per 2. So negatif 5 per 2. Ya Allah, ini kenapa lah ada pi lagi? Duduk sini. Kan kita dah bawa keluar pi. Mana? Okey, ni pi kita dah bawa keluar sebab ni sama-sama pi kan. So kita dah bawa keluar pi ni, duduk kat depan ni. Kita tulis pula sekali. Okey, so yang ni tinggal, ni baru masuk balik pi sebab kita darabkan balik dengan pi kan. So baru dapat pi J kuasa 2. Okey, so dah dapat. Ini adalah kita punya dV per dj. Jadi masuk dekat sini, dV per dj kita adalah 10 pi tolak 5 per 2 pi J kuasa 2. Okey, dah siap. So buat macam ni. Sekarang dj per dt tadi kita dapat 0.4. Okey, tak payah selesaikan dulu. Ini adalah rumus untuk dv per dt. Dah siap ni rumus dia. Sekarang soalan dia suruh awak cari kadar perubahan, cari dv per dt ni apabila jejari 1.5. Okey, kat mana jejari dalam rumus? Kat sini kan? Okey, jadi kita buatlah apabila jejari sama dengan 1.5.
Okey, jadi kadar perubahan adalah dV per dt sama dengan, okey, salin balik 10 pi tolak 5 per 2 pi. J sekarang akan tukar jadi 1.5 J kuasa 2. Okey, and then kat sini 0.4. Okey, macam biasa pi kita akan leave it. Okey, kita akan selesaikan number sahaja. Okey, pi kita akan keluarkan sekejap Okey, mula-mula kita buat ini dulu. Negatif 5 per 2 darabkan dengan 1.5 kuasa 2. 1.5 kuasa 2 kita dapat 2.25. And then darabkan dengan negatif 5 per 2. Dapat negatif 5.625 kan. So 10 sebab dia sama-sama pi ni. Jadi 10 tolak dengan jawapan. Kita tolak jawapan. Dapat 15.625 pi. Okay, so kita dapat 15.625 pi. Kita tengok cikgu selesaikan ini dulu. Dah selesai yang ini, cikgu darabkan dengan pecahan. Kemudian 10 tolakkan dengan jawapan. Sebab tolak kan, tolakkan dengan jawapan. Okay, and then last sekali cikgu baru darabkan dengan 0.4. So cikgu akan dapat, oh salah. Okay, sebab ini cikgu dah darabkan dengan negatif 5 per 2. Maksudnya kat bawah ni cikgu tak perlu tolak dah. Okay. Kita kira balik yang ni. Salah ni. Kita kira balik yang dalam. Okay, mula-mula kita buat 1.5. Okay, 1.5 kuasa 2. Okay, dapat 225. And then kita darabkan dengan, contoh kita tak ambil negatif ni, kita darabkan dengan 5 per 2 saja. Kemudian barulah 10 tolak. Baru tolak dengan jawapan. Baru dapat. Okey, salah ni, salah. So baru dapat jawapan dia 4.375 pi. Kemudian jawapan ni darabkan dengan 0.4. So darab 0.4 dapat 1.75 pi. Baru dapat jawapan yang betul. Careless mistake ni, sebab tu lah kena banyak kali check. Wah, cikgu pun buat salah. Okey, so dapat jawapan. Yeay. Inilah dia punya kadar perubahan isi padu dalam sentimeter. Boleh lah kalau nak buh kan, sentimeter padu saat negatif 1 boleh je. Tak buh pun tak apa. Okey, tinggalkan je jawapan dia sebagai 1.75 pi. Still akan dapat markah. So sini ada satu markah nilai. Okey, yang kerja kita panjang gila kan. Kat sini ada satu markah. Okey, bila kita berjaya buat pembezaan isi padu dengan jejari. So sini ada satu markah kemahiran. And then awak masukkan yang ni dah masukkan jejari ni, baru ada satu lagi markah kemahiran. Kemudian last sekali markah untuk nilai. So total markah awak adalah 3 markah. Jadi cukup 10 markah untuk soalan nombor 11 set 1. Okey, soalan last, soalan C. Dia kata jika X berubah daripada 6 cm kepada 6.01 cm, cari perubahan kecil dalam V. Okey, perubahan kecil adalah delta V, delta X lah. Sebab V kita tadi, kalau siapa yang dah lupa, mana V? Ui, jauhnya. Mana DV? Masuk tak? Tak masuk pula dalam frame, ya Allah. Okey, nampak tak? Kita ada tadi dV, dx. Okey, dV, dx ni, okey, yang ini selain daripada dia dapat cari nilai maksimum, minimum, ia juga akan mempengaruhi sebarang perubahan yang berlaku pada V. Kita boleh pakai yang tu. And then, bila kita nak cari perubahan kecil, iaitu delta V, delta X, kita just pakai yang sama. Okey, kemudian nanti kita darablah dengan dia punya kadar perubahan dia. Mesti cikgu ajar macam mana buat. Tapi sebelum tu, cikgu akan salin balik dulu dV, dx ni. Okey, hasil dV, dx ni cikgu akan salin dulu sebab kita nak pakai. Okey, kita akan pakai dia sebagai delta V, delta X kejap lagi. Okey, so cikgu akan salin dV, dx. dV per dx sama dengan, kita ada tadi pi. Lepas tu kita ada 3x kuasa 2 tolak 24x tambah 45. Okey, ini kita punya nilai dV, dx. Okey, jadi sekarang untuk kita cari dan kita nak tahu perubahan kecil dalam V, kita akan ubah dia kepada delta V, delta X. Okey, kita ubah delta V, delta, alamak, tak delta pula delta X. Okey, kita ubah dia bentuk delta V, delta X, and then sama dengan pi. Okey, kita tengok sini. Yang ni dia nak perubahan 6 cm kepada 6.01 cm kan.
Okey, so kita ambil yang 6 cm yang asal ni, kita masukkan kepada nilai X ni. Okey, kita masukkan dekat dalam nilai X. So, sini 6 kuasa 2 tolak 24 darab 6. Ya. Pandai adik susun mainan. Tambah 45. Okey, dah dapat macam ni. And then nanti kita akan darabkan dengan nilai perubahan. Jadi kita kena kira ni berapa perubahan dia. Daripada 6 cm jadi 6.01 cm. 6 jadi 6.01. So berapa perubahan kat situ? Cik nak kira. Ini senang je, tekan je lah kalkulator. 6.01 tolak 6, dia dapat 0.01. Okey, jadi perubahan dia adalah 0.01. Okey, so kita darabkan nanti dengan 0.01. Tu je. Tu je sebenarnya benda kita kena buat. Dan tekanlah kalkulator. Okey, tekan kalkulator. Pi macam biasa kita tekan usik. So 3 darab 6 kuasa 2 tolak 24 darabkan dengan 6. And then tambah 45. Okey, dia dapat 9 kan? 9 tu jawapan kat dalam ni tau. Darabkan dengan 0.01. So kita akan dapat jawapan last dia. Berapa perubahan dia? 0.09 pi. Dah siap. Tu je. Tak banyak apa. Simple je kan? Simple je. So ingat lepas ni, kalau dia tanya soalan tentang perubahan kecil, awak akan refer balik dekat awak punya dy dx. Okey, yang dalam kes kita ni dv dx lah. Okey, sebab dia melibatkan isi padu dv. Okey, so dv dx just ubah sahaja dia menjadi delta v delta x dengan cara darabkan dengan dia punya nilai perubahan, masukkan ke dalam tempat x ni nilai yang asal. Okey, awak boleh cuba nanti bila awak jumpa soalan-soalan lain, awak boleh cuba buat dan tengok awak faham ke tidak. Okey, cuba apply cara ni. Ini kira yang paling short and simple lah. Short, simple dan boleh dapat markah. Okey, so dekat sini awak berikan cikgu dia punya nilai perubahan ni. Kat sini awak dapat P1 markah untuk pengetahuan. Okey, kemudian awak buat yang pendarapan ni. Di sini awak dapat K1. Okey, dan nilai perubahan kecil awak akan dapat N1. So itu saja sebenarnya, tak banyak pun. Alhamdulillah akhirnya selesai soalan pembezaan. Okey, so kalau ada apa yang tak faham, awak boleh direct WhatsApp dengan cikgu. Cikgu ada tinggalkan nombor dekat description dekat bawah, boleh direct WhatsApp. Kalau ada soalan yang nak cikgu selesaikan juga pun boleh direct WhatsApp juga. Okey, so itu saja apa cikgu. Sekian, terima kasih.